Asalnya mungkin ramai dah dengar berita negara Jepun buang ansur-ansur sisa nuklear Fukushima diorang ke lautan Pasifik ni. Dan pertama sekali saya nak tekankan yang mungkin ramai orang kena faham ialah pembuangan ataupun pelepasan sisa nuklear ke lautan ataupun alam sekitar ini bukan perkara luar biasa dan dah banyak negara buat, contohnya macam Amerika, Russia, South Korea, Belgium, France dan banyak lagi. Dan apa yang menyebabkan kita boleh lepaskan sisa nuklear ke alam sekitar ni adalah dua sebab. Yang pertama, setiap sisa nuklear mempunyai tempoh radiasi yang kita panggil sebagai half-life. Dan yang kedua, mempunyai kekuatan yang kita panggil sebagai aktiviti. Bila satu kali half-life berlaku, aktiviti ataupun kekuatan radiasi ini akan berkurang sebanyak 2 kali ganda. 2 kali half-life berlaku, aktiviti akan berkurang 4 kali ganda. 3 kali half-life berlaku, aktiviti berkurang 8 kali ganda. Dan seterusnya lah. Dan bila katakan sampai ke satu tahap yang mana aktiviti ataupun kekuatan radioaktif ni akan berkurang sampai seakan-akan natural background radiation ataupun lebih selamat, dekat situlah kita boleh lepaskan sisa nuklear ke alam sekitar ni. Berbalik kepada isu sisa nuklear Fukushima ni tadi, sebab utama diorang nak lepaskan sisa nuklear ni ataupun wastewater tu adalah diorang perlu decommission plant di Fukushima ni. Dan bila nak decom, diorang kena buanglah segala struktur dan segala benda termasuk wastewater tu. Dan yang kedua, option ataupun pilihan untuk diorang kekalkan atau simpan air di site Fukushima selamanya adalah sangat tak sustainable. Buat masa sekarang, lebih 1,000 tangki dan lebih 1 juta isi padu meter yang mengandungi wastewater ni tadi di site Fukushima. Dan katakan berlaku kemalangan yang tak diingin ni, akan berlaku pelepasan secara paksa. Yang ni kita lagi tak nak lah. Dan pada Mac 2011 hari tu, yang aksiden disebabkan oleh gempa bumi dan tsunami, air laut dari lautan Pasifik digunakan untuk sejukkan nuklear reaktor. Dan air laut macam kita tahu mempunyai hidrogen. Bila hidrogen dilalukan dalam nuklear reaktor, akan mengambil lebihan neutron. Dan hidrogen ni akan menjadi tritium, iaitu hidrogen yang mempunyai 3 lebihan neutron. Tritium ni pula adalah bahan radioaktif. Dan bila bahan radioaktif, bila kita nak lepaskan ke alam sekitar, kita perlu buat special treatment yang dipanggil sebagai dilution and purification. Yang mana air laut, lebihan air laut akan dimasukkan ke dalam wastewater tu dan konsentrasi tritium tu akan berkurang. Dan dalam masa yang sama, tritium ni half-life dia 12 tahun. Semenjak Mac 2011 sampai tahun ni dah ngam-ngam 12 tahun. Dan katakan batch pertama kita nak lepaskan air wastewater itu ke lautan tadi, dia punya aktiviti dah berkurang 2 kali ganda, termasuk dengan konsentrasi dia dah berkurang bila kita lakukan proses dilution and purification tadi. Dan mengikut pengiraan, hanya terdapat 190 becquerel per liter of tritium berbanding tahap selamat yang dikeluarkan oleh WHO baru-baru ini, iaitu 10,000 becquerel per liter. Sebagai perbandingan, pisang keluarkan radiasi setinggi 15 ke 20 becquerel. Becquerel ni unit radiasi lah yang merujuk kepada 1 disintegration of atom per second yang mengeluarkan radiasi. Jadi katakan 190 becquerel per liter tu merujuk kepada 190 radiasi yang dikeluarkan dalam 1 liter dalam 1 saat. Yang mana 50 kali ganda lagi selamat daripada tahap selamat yang dikeluarkan oleh WHO. Satu lagi perbandingan yang saya nak buat ialah katakan X-ray dada. X-ray dada akan dedahkan kita dengan radiasi setinggi 1 milisievert. Katakan naik kapal terbang dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu 2 jam setengah. Akan dedahkan kita dengan radiasi setinggi 0.1 milisievert. Air yang akan dikeluarkan atau akan dilepas ke lautan Pasifik itu hanya akan dedahkan kita dengan radiasi setinggi 0.0004 milisievert dalam masa 1 tahun. Jadi secara konklusinya, isu ni tak perlu dijadikan isu pun dan bukan masalah teknikal sebab segala pakar yang ada dekat di Jepun di Fukushima sekarang, orang dah jumpa jalan, dah memang jalan yang terbukti oleh setiap nuclear engineer untuk rendahkan konsentrasi dan rendahkan bahan radioaktif dalam sisa nuklear. Tapi fahamlah bila kita sebut pasal nuklear, isu ni selalu dipolitikkan sampai orang awam takut. Jadi saya harap sedikit sebanyak info yang saya share hari ini akan menjadi manfaat untuk semua. Sekian, Assalamualaikum, salam sejahtera.